Dan syaitan aktif waktu tu. Aktif waktu tu. Senang cerita, syaitan ni kita tak nampak. Kan? Tak tutup pintu pun tak ada masalah. Nak biar budak-budak main kat luar pun tak ada masalah. Tetapi hak suruh tu siapa? Nabi. Bila Nabi suruh, sudah tentu ada hikmah dia. Tak payah banyak persoalkan sangat. Nanti insya-Allah kita akan bincang tentang makan, tentang minum. Makan minum umpamanya Nabi suruh makan tangan kanan, Nabi suruh baca bismillah. Kalau tak baca bismillah, syaitan makan sekali. Kita pun tak nampak syaitan tu makan sekali. Hak baca bismillah, hak tak baca bismillah, makan kenyang serupa tu je. Sama aja, tapi Nabi suruh baca. Walaupun ada ketikanya kita melihat ilmu itu berkaitan dengan fiqh, namun ia juga ada kaitan dengan akidah, kepercayaan, keyakinan kita. Bila Nabi sebut tutup pintu rumah, tutup tingkap, kita dengan kepercayaan, dengan keyakinan, hak ni Nabi bagi tahu pada kita, kita buat. Kita buat. Baik. Begitu juga menjaga diri dari tempat-tempat yang syubhat. Hadis pada Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa'ataituhu azuruhu laylan fahaddathtuhu thumma qumtu fanqalabtu faqama ma'ya liyaqbilani wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaid. فمر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما su'an atau qala syai'an. Hadis ni cerita Rasulullah pernah beriktikaf di masjid. Lalu Safiyah binti Huyai, isteri Nabi ni, dia kata aku mengunjungi baginda pada malam hari untuk berbincang-bincang dengan baginda. Lalu aku berdiri. Ni kata Safiyah. Kemudian Nabi hantar aku pulang ke rumah. Rumah Safiyah ketika itu di rumah Usama bin Yazid. Usama bin Zaid. Ketika menghantarkan pulang, datanglah dua orang Ansar di jalan. Lalu dua orang Ansar itu memandang Nabi. Maksudnya pandang tu ada rasa curiga. Perempuan mana ni? Kemudian mereka bergegas. Maksudnya mereka jalan laju. Kan? Nabi pun berkata, tak perlu curiga seperti itu. Ini adalah isteriku Safiyah binti Huyai. Lalu mereka berdua pun mengatakan, Subhanallah, wahai Rasulullah. Nabi pun bersabda, sesungguhnya syaitan mengalir dalam diri manusia melalui pembuluh darahnya. Aku benar-benar khawatir ada sesuatu prasangka buruk yang ada dalam diri kalian berdua. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ni ada beberapa perkara yang perlu kita lihat. Pertama sekali, dia cerita tentang perintah untuk menjaga diri daripada kecurigaan orang lain. So orang tu sendiri dia perlu mengelakkan daripada kecurigaan orang lain. Sebab tu kadang kita ni nak pi makan kat restoran, kena lalu kedai nombor ekor. Kan?
Kita nak lalu tu kita risau. Ustaz Ia pula pakai kepiah putih. Orang ni dia bukan kira. Dia kadang lalu dengan motor, tengok-tengok Ustaz Ia kebetulan betul kasut ke selipar depan kedai nombor ekor. Dia tahu Ustaz Ia tikam nombor. Contoh kan. Contoh. Jadi hak kita duk risau tu pasal apa? Kita risau orang lain menaruh curiga. Sebab syaitan ni dia tunggu peluang. Sepatutnya kena sangka baiklah. Tapi syaitan ni dia mula baik. Jadi apa saja yang boleh menyebabkan kecurigaan orang lain, kita sendiri kena elak. Walaupun ada perintah untuk orang lain disuruh untuk bersangka baik, tapi kita sendiri hendaklah mengelak daripada orang boleh menyebabkan orang curiga kepada kita. So dua-dua side tu kena jaga. Kemudian sebahagian ulama mengatakan bahawa kedua orang Ansar ni boleh sahaja menjadi kufur kerana tuduhan mereka. Akan tapi Nabi nak ajak umat dia. Baik. Lebih-lebih lagi para ulama, para asatidah, lebih-lebih lagi kena jaga dalam bab ni. Ambil contohlah. Orang biasa dengan Ustaz isap rokok sama. Kita nampak, ialah kalau ambil hukum haram tu, kira sama haram. Tapi implikasi dia lain. Orang dia isap rokok, orang tak ambil hujah. Orang biasa tu isap rokok, orang tak ambil. Tapi kalau ustaz isap rokok, orang lain akan ambil hujah. Ustaz pun isap rokok, tok guru pondok tu pun isap rokok. Takkan kami tak boleh? Takkan dia tak erti orang main macam tu? Jadi orang-orang yang ada ilmu ni dia lebih-lebih lagi kena jaga dah dalam hal tu. Kena jaga sebab implikasi dia besar. Sebab tu dulu kalau tengok Saham Cepat Kaya, mereka kalau boleh nak ambil cari seorang ustaz pibuh dalam tu. Kita takkan tak boleh tu ada ustaz dalam tu. Orang awam dia bukan bincang nas. Hujah tu dia tak bincang, dia tengok siapa hak buat tu. Jadi orang-orang yang ada ilmu ni lebih-lebih lagi kena jaga benda ni supaya jangan jadi fitnah. Hatta Rasulullah sendiri, Rasulullah kalau tak bagi tahu ni isi aku, patutnya kira hak ni Rasulullah ni takkan nak sangka buruk. Tak, Rasulullah nak ajak ni, yang ni isteri aku Safiyah binti Huyai. Sebab Nabi sebut syaitan ni dia berlari di pembuluh darah. Dengan cepatnya dia boleh menghasut manusia. Baik. Hadis ini menunjukkan begitu bahayanya serangan syaitan dalam diri manusia. Hatta dua orang Ansar ni sahabat Nabi sendiri pun dinasihati oleh Nabi. Apatah lagi kita. Prasangka ni dia memang susah nak cegah. Tetapi seseorang itu belum dihukum sebelum tindakan susulan daripada prasangka tu sendiri. So bila ada prasangka tu, cepat-cepat istighfar. Sebab takut dengan prasangka tu nanti dia akan mari pula susulan yang lain, pergi cerita ke orang, buat yang ni, dia akan masuk dalam bab dosa pula. Baik. Kemudian meninggalkan an-najwa. Najwa ni apa? Berbisik-bisik. Kalau ada nama anak Najwa ni, maksudnya bisik. Bisikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman najwa minasyaitan."
liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah, sesungguhnya perbicaraan rahsia, yakni bisik-bisik itu adalah daripada syaitan, supaya orang beriman itu berduka cita, sedang perbicaraan itu tidaklah memberi mudarat sedikit pun pada mereka kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaknya orang beriman bertawakal. Surah Al-Mujadalah ayat 10. Ayat ni dia ada sababun nuzul. Kita dah sebut kan, kalau kita mengaji tafsir Al-Quran kan, ada sebahagian ayat yang dia ada sebab turun ayat tu. Berlaku satu peristiwa, lalu turun ayat tu berdasarkan peristiwa itu, lalu dinamakan dengan sababun nuzul. Ingat betul-betul kan? Lalu kita dengar sababun nuzul ataupun asbabun nuzul. Yang ni berlaku satu peristiwa, Allah turunkan ayat berdasarkan peristiwa tu, dinamakan sababun nuzul. Kalau hadis, dia tak panggil sababun nuzul, dia panggil sababul wurud. Berlaku satu peristiwa, berdasarkan peristiwa tu Nabi bercakap sesuatu umpamanya. So hadis itu berdasarkan peristiwa itu. So peristiwa itu menjadi sababul wurud, sebab datangnya hadis tersebut. Okey. Sababun nuzul ayat ni, orang Yahudi dan begitu juga orang munafik, mereka selalu berbisik-bisik. Apabila orang beriman, yakni para sahabat Nabi, lalu mereka bisik. Sahabat Nabi lalu mereka bisik. Jadi para sahabat Nabi ni duk fikir, puak ni bisik pasal apa ni? Nak merancang sesuatu ke? Nak buat apa kat kami? Tak. Salasatan fala yatanajathani duna sahibihima fa inna dhalika yuhzinuh. Jika kalian ada 3 orang, janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga, kerana tidak diajak, yang tidak diajak akan merasa sedih. Hadis Bukhari dan Muslim. Nabi sebut kalau ada 3 kalau ada 3 orang, 2 orang ni dia tak boleh bisik. Sebab yang seorang tu dia akan rasa sedih. Pasal apa mengaku dia tak bisik? 2 orang ni je bisik. Islam ni dia jaga perasaan orang lain sampai ke tahap macam tu. So kalau nak bisik ke, kena cari orang lain. Kan? Kena cari orang lain yang lebih pada 3 orang, supaya yang tidak dibisik ni dia dah ada kawan. Kan? Baik. Hukum najwa tentang bisik ni, innaman najwa minasyaitan, sesungguhnya bisik-bisik ni daripada syaitan. Baik. Adapun berbisik dalam hal perkara yang baik, itu dibenarkan. Itu pun bersyarat. Maknanya kalau bisik benda buruk, confirm tak boleh. Ada 4 orang ke, 5 orang ke, 6 orang berbisik dalam hal dosa dan permusuhan, tak boleh sama sekali. Kita kata, ni ada 4 orang tak apa. Ialah memang 4 orang hang bisik tu nak pitikam nombor, tak boleh. Berbisik dalam hal kebaikan, walaupun bisik benda baik, tak boleh. Sebab ia akan mencalarkan hati yang seorang lagi tu. Baik. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Allah kata, wahai orang beriman, apabila kamu berbisik, jangan kamu membicarakan tentang iman. Apabila kamu nak bisik, jangan berbisik dalam urusan dosa, permusuhan ataupun membuat durhaka pada Rasul. Itu tidak dibenarkan sama sekali. Dan berbicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Maksudnya bisik, kalau nak bab kebajikan dan takwa, boleh. Dan bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, bisik itu dibenarkan dengan syarat-syarat kita hak sebut tadi ni.
Baik. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Mujadalah agak berbisik tentang perkara mungkar. Allah sebut, alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ithmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslawnaha fabi'sal masir. Apakah kamu tidak perhatikan orang yang telah dilarang mengadakan perbicaraan rahsia yang ini berbisik? Kemudian mereka kembali buat setelah Nabi larang, mereka datang padamu, mereka mengucapkan salam padamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan oleh Allah untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu cukuplah bagi mereka Jahannam yang akan mereka masuk dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-8. Ayat ni cerita tentang bisik tadi ni, kemudian Nabi larang, mereka bisik lagi. Kemudian mereka jumpa Nabi, mereka bagi salam tidak seperti salam biasa. Dalam hadis riwayat As-Sam. As-Sam ni maksud mati ya. Mati. Assalamu alaika, matilah ke atas kamu. Kalau bahasa orang muda, wah, pi mampu hang, macam itulah bahasanya. Bunyi ni nak lebih kurang. Sebab tu saya selalu sebut ucapan salam ni, dia bagi salam sunat, menjawab salam itu wajib. Jadi nak dapat pahala sunat, lafaz itu telah ditentukan oleh Allah melalui Al-Quran. Assalam, assalam. Kan? Smekom tak termasuk. Semelekom, seekom tak termasuk. Assalamualaikum. Jadi Yahudi ni bila dia jumpa Nabi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi dia tak Assalamualaikum. Mungkin kita sendiri orang Melayu kan, kita tak bermaksud nak cakap pi matilah hang. Tapi dengan ucapan kita yang tidak betul itu bermaksud doa begitu. Assam tu maksudnya mati. Matilah hang, pi matilah kamu. Kan? Jadi orang Yahudi, dia jumpa Rasulullah, dia beri salam macam ni. Sehingga Aisyah marah, kemudian Nabi tegur Aisyah. Nabi tak bagi berkasar. Cuma orang Yahudi, bila dia buat macam tu, dia ada satu perasaan yang disebut oleh Allah. Kan? Bila dia dah bagi salam macam tu, mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Kalau betul lah Muhammad tu betul, dia Rasul, tak kenapa pun kita. Aku siap bagi salam, Assalamualaikum, pi matilah hang. Tak kenapa pun. Kalau dia betul, mesti kena kita. Dia ada perasaan macam tu. Dan perasaan ini bukan orang Yahudi pada zaman Nabi je. Perasaan ini akan dikongsi oleh golongan-golongan yang menentang syariat Allah. Dia ada perasaan yang sama. Kalau betul lah syariat Islam ni, aku duk hentam lama tak kena panah lintang pun. Dia ada perasaan macam tu. Orang Melayu dia kan, tak kena panah lintang pun, tak kena apa pun, bisnes aku kira lagi naik ada. So perasaan ini dikongsi bersama sampai hari kiamat. Bukan Yahudi pada zaman Nabi ya. Lawan Islam, menentang Islam. Jadi Nabi tu dah tak ada. Yang ada syariat yang dibawa oleh Nabi. Jadi menentang syariat yang dibawa oleh Nabi ni samalah macam Yahudi yang menentang Nabi tu. Bila mereka menentang Nabi, mereka ada perasaan itu, tak kenapa pun. Lalu Allah jawab apa? Allah jawab dalam ayat ni,
hasbuhum jahannam, cukuplah bagi mereka neraka jahannam, yaslaunaha, yang mereka akan masuk. Cukup dah. Fabi'sal masir, itu tempat yang paling buruk sekali. Jadi ada orang yang bila dia rasa macam tu, Allah dah bagi amaran. Kadang-kadang Allah tak bagi di dunia ni. Allah bagi kat mana? Hasbuhum jahannam, cukuplah bagi mereka neraka jahannam. Berapa ramai Allah tak bagi kat dunia ni, walaupun dia lawan Islam, lawan syariat Allah ni, macam-macam dia kata, Allah tak bagi apa pun kat dunia ni. Bahkan bisnes lebih hebat lagi, sihat. Hak orang beriman duk main masjid ni, ubat 3 serangkai dalam poket, campur dengan puff hak nak bubuh ni hak main masjid. Hak lawan Islam bos semua sihat, siap duk pergi main golf ni. Bukan kata main golf tu salah kan? sihat. Jadi Allah beri amaran golongan macam ni, hasbuhum jahannam, cukuplah bagi mereka neraka jahannam, yaslaunaha, mereka akan masuk dalam neraka jahannam, fabi'sal masir, itulah tempat yang paling buruk sekali. Jadi orang-orang yang lawan dengan syariat, lawan agama Islam ni, dia jangan dirasa selamat, kerana ancaman Allah telah pun ada. Kan? Telah pun ada. Tak semestinya kalau buat buruk di dunia ni Allah bagi segera, tak semestinya. Kan? Tak macam hak tanah kubur. Kan, nak cerita tanah kubur tu tak macam yang digambarkan sebenarnya lah. Kau tengok tanah kubur tu, hak buat jahat ni kira mesti kena. Mulut berbuih, keluar ulang, perut buncit, muka jadi hitam, kan, keluar ulat. Hak buat jahat ni memang kena dunia, nak bagi orang takut kononnya. Yang heran berlaku kat kampung dia aja, kat Tok Adi, kampung Tok Adi. Kampung orang lain tak berlaku pun. Kan? Orang Kapiak tengok, kami macam-macam ada, yamsing sana sini, kan, tikam nombor, buat jenayah ni, edar dadah, tak ada pun muka hitam, perut bulat, tak ada pun. Orang Islam pula pakat duk kena benda ni, secara tak langsung memberi indikator kepada mereka bahawa macam tak betul ya. Kami agama lain tak berlaku pun benda macam ni, duk buat benda tak ada apa pun, tak keluar ulang dalam perut pun, puak ni pula jadi. Kalau tuan-tuan tengok yang hak tanah kubur, hak Indonesia nya lagi dahsyat. Oh, depa kreatif. Tengah duk bawa keranda tu, macam mana tedah kaki melambung mayat tu. Melambung mayat, cari-cari tak jumpa, rupa-rupanya mayat duk dalam hak pusing simen tu. Terpacak kan. Hui, kreatif semua depa. Saya ingat Tok Adi kalau tengok drama hak Indonesia tu menangis dia, insaf tu, tak mau berlakon lah. Dia punya lagi dahsyat. Jadi kita nak bagi tahu bahawa tak semua orang yang buat dosa, yang lawan Islam, lawan syariat Allah apa semua ni, tak semua dibalas di dunia. Kita sebut benda ni kerana apa? Sebab sebahagian orang dia ada perasaan macam Yahudi hak zaman Nabi ni. Bila lawan Islam tak kena apa-apa, kira betul ya. Perasaan tu ada. Sagi mati pula, kebetulan mati nampak macam senyum best sikit. Tak betul dia ni. Kan? Baik. Jadi Allah telah memberikan amaran yang keras kepada golongan ini. Tempat mereka, tempat yang paling buruk sekali adalah neraka Jahannam. Baik. Jadi apa yang kita nak sebut ni, jauhkan daripada berbisik-bisik.
Sebab bisikan itu dia syaitan dia mudah untuk masuk, kecuali dalam hal-hal kita dah bincang dah, perkara takwa, benda yang melibatkan pahala, kebaikan itu dibenarkan, itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian jangan doakan hina orang lain yang terjerumus dalam maksiat. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda mengenai orang yang minum khamar ataupun minum arak. Baginda perintahkan sahabat untuk memukulnya. Abu Hurairah berkata bahawa di antara para sahabat ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya, dan ada yang memukul dengan pakaiannya. Lalu ada yang melaknatnya. Lalu Nabi bersabda, la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Janganlah kamu mengatakan demikian, janganlah engkau menjadi penolong syaitan untuk mencelakakannya. Hadis Bukhari. Dalam hadis riwayat Ahmad, lafaznya adalah la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan walakin qulu rahimakallah. Jangan kamu kata begitu. Orang tu buat dosa, kita pi laknat dia, kita pi kata macam-macam kat dia. Nabi kata jangan cakap macam tu. Jangan kamu menjadi penolong syaitan untuk mencelakakan saudara kamu. Hendaklah kamu mengucapkan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau orang yang kawan-kawan kita tersilap, yang tiba-tiba buat dosa, jangan duk melaknat dia, kutuk dia. Kita bagi nasihat, kita doakan kebaikan untuk dia. Yang ni dia tak termasuk dalam bab yang orang berbangga dengan dosa, dia lain. Kan? Orang hak berbangga buat dosa, hak tu dia bab lain pula. Yang ni orang yang sekali-sekala dia tergelincir, dia tersilap, kan? Yang ni jangan duk laknat dia, jangan duk kutuk dia. Ada pun orang yang berbangga buat dosa ni, dia isytihar pula, publish di Facebook, bangga dengan dosa dia, yang tu perbincangan lain pula. Namun apa yang Nabi ajak kepada orang yang tersilap langkah, buat dosa sekali-sekala, kan, hindari daripada melaknat ataupun bermudah-mudah di dalam mendoakan keburukan untuk orang. Baik. Kira yang orang laknat ni, lelaki ni dia minum arak, dosa besar. Kira dosa besar. Cuma dia sebelum Islam dan permulaan Islam, arak tu dia tak haram lagi. Arak ni dia haram kemudian. Allah turunkan ayat Al-Quran tentang ada manfaat, ada mudarat, kan? Kemudian Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu hampiri salat sehinggalah kamu faham apa yang kamu perkatakan. Tu proses nak mendidik. Jadi para sahabat ni beberapa ketika sebelum salat kira tak minum lah. Tak minum dah. Sehinggalah turun innamal khamru wal maisiru ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sehinggalah turun ayat tu. Kira dalam riwayat Madinah ni dibanjiri arak-arak yang dibuang. So proses pendidikan itu berlaku. Maknanya haram arak ni dia tidak secara sekaligus, dia proses pendidikan itu berlaku. Jadi ada di kalangan antaranya ni lah, dalam riwayat disebut Abdullah Himar, kan? Dia tak boleh, dia macam ketagihan tu dia terbawa-bawa. Dia tak menentang hukum, dia tak kata arak tu haram,
Dia tak berbangga dengan dosa hak dia buat tu, tapi dia tak boleh, dia nak minum tak. So orang macam ni Nabi tak bagi laknat. Tak bagi laknat. Padahal dia buat dosa besar. Kan? Jangan bermudah-mudah. Berapa minit lagi Isyak? 3 minit. Hadis yang lain di Yazid bin Al-Asam, dia kata dahulu ada seorang dari Syam yang kuat. Syam ni dia Jordan, Syria, Palestin, Lubnan, 4 buah. Tetapi Syam yang kalau kata berniaga di Syam, dia Dimashq ataupun Damsyik. Hatta sampai sekarang pun Damsyik tu dipanggil sebagai Syam. Damsyik itu dipanggil sebagai Syam. Jadi lebih mirip pada kat Syria lah. Dahulu ada dari Syam yang kuat. Awalnya dia jadi utusan Umar Al-Khattab. Maksudnya masa tu Umar dia khalifah. Lalu dia menghilang daripada Umar. Kemudian Umar tanya, apa yang dilakukan Fulan bin Fulan? Sayyidina Umar tanya yang dulu dia ni pernah jadi utusan Umar. Lalu orang mengatakan dia sekarang menjadi penagih minuman keras. Hak pernah jadi utusan Umar. Lalu Umar memanggil macam penulis dia, perintahkan. Sayyidina Umar kata tulislah. Umar sebut min Umar ibn Al-Khattab ila Fulan ibn Fulan, salamun alaik amma ba'd, fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illahu ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi shadidul iqab dhi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Pendek aja surat Umar pada lelaki itu. Daripada Umar bin Al-Khattab kepada Fulan bin Fulan, semoga keselamatan untukmu. Ni doa lagi ni. Walaupun Sayyidina Umar dah diceritakan padanya dia jadi penagih arak, minum arak. Bukan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan. Lalu kata Umar, amma ba', sungguhnya untukmu aku menyanjung Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selain dia. Allah itu Maha mengampun dosa dan menerima taubat, juga lagi keras hukumannya. Allah yang mempunyai kurnia, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Kemudian Umar berkata pada sahabatnya, ad'ullaha li akhikum ay yuqbila biqalbihi wa ay yatuballah. Berdoalah pada Allah untuk saudara kalian agar dia mampu menerima hidayah dengan hatinya, lalu semoga ia bertaubat kepada Allah. Bila surat ni sampai kepada lelaki tersebut, dia baca. Dia baca. Bila dia baca sampaikan perkataan Umar, ghafirudz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Diulang. Allah yang Maha mengampuni dosa dan menerima taubat, lagi keras hukumannya. Bererti Allah telah mengingatkan aku akan hukumannya dan telah memberikan janji padaku jika mahu memohon ampun padanya. Yang dikeluarkan oleh Hafiz Abu Nu'aim, hadis Ja'far bin Barqan, ada tambahan, falam yazal yuraddiduha ala nafsihi thumma baka thumma naza' fa ahsana an-naz'. Ada riwayat yang lain sebut dia ni bila dia baca surat Umar, dia ulang baca tadi, dia ulang sambil menangis sehinggalah dia nazak dan dia mati dalam keadaan baik. Dia mati, dia sempat bertaubat. Kenapa? Surat Sayyidina Umar ni berdakwah, mendoakan kebaikan untuk dia, berdakwah suruh orang lain juga doa, sedangkan dia ni telah melakukan dosa besar. Sedangkan dia ni telah melakukan dosa besar. Kita bagi laluan azan. Alhamdulillah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an Hayya 'alas shalah. la haula wala quwwata Hayya 'alas salah. la haula wala quwwata Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. la haula wala quwwata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli Allahumma barik ala salatul qayyim. Baik, kita sambung sikit lagi. Lalu bila berita si lelaki ni dia dah meninggal, berita tu sampai pada Sayyidina Umar. Lalu kata Sayyidina Umar, "Hakadha fasna'u idza ra'aitum akhakum zalla zallatan fasaddiduhu wa waffiquhu wad'u Allah lahu an yatuba alayhi wa la takunu a'wanan lisyaitani alayhi." Demikianlah mesti dilakukan. Jika kalian melihat saudara kalian tergelincir pada satu kesalahan, maka tunjukkanlah ia jalan yang benar dan ajak ia pada kebaikan. Berdoalah kepada Allah untuknya agar ia bertaubat kepadanya, dan janganlah jadi penolong syaitan untuk menyesatkannya. Ni Sayyidina Umar ajak ni. Kan, kalau orang kawan-kawan kita tergelincir buat dosa, hatta dosa besar ni, minum arak ni, penagih arak tu. So, bukan minum biasa-biasa, penagih arak. Sayyidina Umar tak suruh menjauhkan diri daripada dia, kutuk dia, laknat dia, tak. Sayyidina Umar kata kena buat macam ni. Tunjukkan dia jalan yang benar. Kemudian ajak dia pada kebaikan dan berdoa kepada Allah untuknya agar dia bertaubat. Dakwah dia, nasihat dia, dalam masa yang sama doa kepada dia, kepada Allah untuk dia bertaubat. Berbeza dengan tindakan kita hak sekarang ni, beza. Padahal kalau ikut Sayyidina Umar kira lagi tegas. Kan? Lagi tegas, tapi tegas Sayyidina Umar tu dalam hal-hal tertentu. Ketegasan Sayyidina Umar ni dalam hal-hal ni, kita boleh tengok bagaimana tindakan Sayyidina Umar. Berbeza. Nasihat dia, doa untuk dia. Kita dah lah kutuk, doa keburukan pula orang tu. Lalu Sayyidina Umar kata, jangan kamu jadi orang yang menolong syaitan.
Sebab syaitan memang nak orang tu lebih sesat. Kalau kita duk-duk laknat, doa keburukan untuk dia, menjauhkan diri pada dia, syaitan sonok ah. Hang alang-alang dah minum dah, hang buat lagi lah benda ni. Peduli kan puak-puak masjid tu. Kan? Depa pun bukan peduli kat hang dah. Minum sampai ni, buat benda lain pula. So syaitan seronok. Berbeza kalau kita mengambil tindakan seperti mana Sayyidina Umar buat, kan? Maka syaitan dia akan menjauhkan diri pada sikap yang demikian. Baik. Nanti insya-Allah kita akan sambung, ada sikit lagi dalam tajuk ni. InsyaAllah dalam kuliah akan datang. Syawal lah kot tak? Syawal kan? Syawal insyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.